Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, so untuk PDPR kita hari ini, kita nak bincangkan dua eksperimen yang berkaitan dengan tajuk sel elektrolitik. So cikgu nak kamu tengok buku modul sains kamu. Dan buka muka surat 140. Muka surat 140. So kalau mana tak jelas kamu boleh tengok dekat yang cikgu share tu, dekat skrin tu, eksperimen 6.1, elektrolisis plumbum 2 bromida dan kuprum 2 klorida dalam pelbagai keadaan. Dan kita teruskan ya. Dekat sini, sebelum kita jawab semua tujuan, hipotesis, pemboleh ubah, so cikgu nak kamu tengok dulu bahan dan radas. So kamu rujuklah buku modul kamu. So bahan dengan radas kat situ ada mangkuk pija, bateri, wayar penyambung, meter, diode, Swiss, elektrod karbon, tungku kaki 3, penunuh bangsa, serbuk plumbum 2 bromida, serbuk kuprum 2 klorida dan larutan kuprum 2 klorida. So itu dia punya bahan dan radas. Dan kamu tengoklah dekat bahagian prosedur dia punya gambar rajah lah. Susunan sel elektrolitik untuk menjalankan proses elektrolisis. So tujuan dia kalau kamu tengok dekat bahan dengan radas, dia punya bahan tu ada 3. Tiga. Satu ialah serbuk plumbum 2 bromida, serbuk kuprum 2 klorida dan larutan kuprum 2 klorida. Ini bermaksud ada dua keadaan lah. Kalau dia tulis kat situ serbuk, maksudnya dia dalam keadaan pepejal. Faham kalau dia tulis larutan, maksudnya dalam bentuk aqueous lah. Dalam bentuk cecair. So kalau kamu tengok dekat dia punya tajuk eksperimen 6.1 tu, maknanya dia nak mengkaji elektrolisis untuk plumbum 2 bromida dan kuprum 2 klorida dalam pelbagai keadaan, iaitu ada keadaan pepejal dan dalam keadaan larutan lah. Larutan tu mungkin dia jadi dalam bentuk leburan, ataupun larutan aqueous. So dia punya tujuan. So macam biasa cikgu cakap, tujuan ni mesti ada perkataan mengkaji. So sambil kamu tengok slide ni, so sambil kamu dengar, kamu tulislah jawapan. So mesti ada perkataan mengkaji. Mengkaji apa? Untuk mengkaji apa? So kita tengoklah kepada dia punya tajuk tu. Dia nak kaji proses elektrolisis untuk ini. Yang atas ni. Plumbum 2 bromida dan kuprum 2 klorida dalam keadaan pepejal dan leburan. Sebab tadi kalau kamu tengok kat bahan ada serbuk dan ada larutan. So kamu tulis mengkaji proses elektrolisis plumbum. Kamu tulis tulisan kecil lah. Cikgu nak tulis besar supaya kamu nampak. Tak nampak lah ya. Bromida.
So plumbum 2 bromida tu kalau kamu tengok dia ada dalam keadaan serbuk. Okey. Sahaja. Okey, dalam keadaan pepejal dan elektrolisis, okey, kuprum 2 klorida dalam bentuk ataupun dalam keadaan pepejal dan aqueous lah, ataupun leburan. Okey. Okay. Tapi jika dalam keadaan serbuk tu kalau dipanaskan dia cair menjadi leburan, okey, maksudnya akan berlakulah elektrolisis. Tapi bila dia hanya letak serbuk dan dia tidak panaskan, okey, ataupun bila dipanaskan tapi dia tak cair, dia masih dalam keadaan pepejal iaitu serbuk, maksudnya elektrolisis tidak akan berlaku. So dia buat eksperimen ni untuk tengoklah, okey, dalam keadaan pepejal dengan keadaan aqueous ataupun cecair tu adakah elektrolisis berlaku. Okey. Cikgu buat ni lah. So tu maksudnya dalam pelbagai keadaan. Okey. Okey. Cikgu harap nampaklah sebab cikgu dah besarkan dia punya screen. Okey, kalau mungkin kamu tengok dalam handphone mungkin agak kecil sikit lah. Okey, tapi kalau kamu tengok dekat laptop mungkin nampak lah. Okey, boleh Okey. Jangan risau, cikgu akan bagi masa untuk kamu salin, okey? Okey, seterusnya hipotesis lah, okey? So hipotesis ni macam biasa, okey, mesti tengok ataupun rujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So dan kita boleh relate lah. Okey, kita boleh kaitkan dengan tujuan tadi. Okey, benda yang sama je tujuan, sebab dalam tujuan pun ada pemboleh ubah dimanipulasikan dan ada bergerak balas. Okey. Okay, so sebelum ni pun kita dah bincang, cikgu pun bagi tahu, okey, yang kita dah belajar, okey, fakta yang kita tahu ialah elektrolisis ni hanya boleh dijalankan ataupun berlakunya proses elektrolisis dalam keadaan aqueous ataupun cecair sahaja. Okey, maksudnya dalam keadaan pepejal, okey, tidak akan berlaku elektrolisis. Tu kamu jadikan hipotesis. Okey, sebab apa? Sebab pemboleh ubah dimanipulasikan ialah keadaan tadilah, keadaan bahan tadi iaitu keadaan plumbum 2 bromida dan keadaan kuprum 2 klorida sebab ada dalam bentuk serbuk dan ada bentuk larutan. Okey, faham So kita kita jawab dulu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. So kat sini ialah keadaan keadaan apa tadi? Plumbum 2 bromida dan kuprum 2 klorida. Okey. Alamak, tak cukup pula. Panjangkan sikit. Okey. Keadaan ataupun macam biasa cikgu cakap, okey, bila kamu tengok dekat gambar rajah, kamu tengok dekat dia punya bahan dengan radas, okey, apa yang diberi tetapi berbeza. So kalau kamu tengok dekat bahan dengan radas tu, dia beri ialah serbuk plumbum 2 bromida, serbuk kuprum 2 klorida dan larutan kuprum klorida. Yang tu.
Yang tu kamu boleh salin semula dekat pemboleh ubah dimanipulasikan. Tulislah serbuk plumbum 2 bromida, serbuk kurkum 2 klorida dan larutan kurkum klorida. Okey, itu maksudnya keadaan lah. Ada dalam keadaan pepejal, ada dalam keadaan aqueous. Faham okey. So pemboleh ubah bergerak belas, kita nak tengok apa, iaitu proses elektrolisis, adakah berlaku ataupun tidak. Okey. So yang tu kamu tulis dekat pemboleh ubah bergerak balas. Okey, elektrolisis berlaku atau tidak. Okey, kita nak tengok yang tu. Faham Okey. So dua ni, okey, kamu boleh buat dia punya hipotesis. So dalam keadaan apa kamu rasa elektrolisis akan berlaku? Adakah dalam keadaan pepejal ataupun dalam keadaan aqueous ataupun leburan? Leburan tu ialah dia ada cecair juga, okey, tapi dia dalam keadaan pekat. Okey. So cikgu dah bagi tahu sebelum ni, iaitu proses elektrolisis hanya akan berlaku dalam keadaan cecair. Ada cecair baru dia akan berlaku. Kalau dalam keadaan pepejal tidak berlaku proses elektrolisis. Yang tu yang kamu kena nyatakan dalam hipotesis. Okey. So proses elektrolisis berlaku dalam keadaan apa? Okey. Tapi minta maaf tadi cikgu terbalik, okey. Cuma cikgu nak ingatkan bila kamu tulis hipotesis, pemboleh ubah dimanipulasikan mesti tulis dahulu. Okey, baru diikuti dengan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, keadaan, okey, kamu nak tulis keadaan sebatian pemboleh ataupun keadaan plumbum 2 bromida dan kurkum 2 klorida dalam keadaan cikgu copy paste dulu. 19 bulan tulis. Keadaan plumbum dulu dalam bentuk aqueous ataupun leburan akan berlaku proses elektrolisis. Faham So yang ni ialah pemboleh ubah warna merah tu ialah pemboleh ubah dimanipulasi lah. Okey, elektrolisis berlaku tu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Faham So kita tengok hipotesis ni betul ke tak betul kamu. Okey, kita tulis kat situ dalam bentuk aqueous ataupun leburan lah. Okey, dalam bentuk cecair. Maksudnya yang serbuk tadi tu dalam keadaan pepejal tidak akan berlaku. Okey, melainkan kalau serbuk dia bila panas dia akan melebu. Okey, so dia akan bentuk leburan, yes, akan berlaku elektrolisis. Okey, next ialah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, dimalarkan maksudnya sama tetap, okey, tidak berubah. Okey, so dekat sini, okey, yang boleh diberi ialah mungkin dia punya jisim lah. Jisim sebatian tadi, plumbum 2 bromida dengan kurkum klorida tu sama je jisim dia. Okey, jisim sebatian ataupun voltmeter. Okey, arus voltmeter yang sama. Okey, arus voltmeter yang sama. Sebab voltmeter ni pun, okey, kalau kamu dah tengok video yang cikgu suruh kamu tengok semalam lah, okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3. Okey, so salah satu dia ialah arus voltan. Okey, so kalau voltan dia tinggi, okey, maksudnya cepatlah berlakunya proses elektrolisis. Okey. Okey dah. Okey, seterusnya, okey, yang ni ialah gambar prosedur lah. Okey. So prosedur macam ni lah. Okey, untuk kita nak susunkan sel elektrolitik untuk menjalankan
proses elektrolisis. Okay, so dia gunakan elektrokarbon. Okay, sebab apa? Okay, sebab karbon dia tidak akan mengambil bahagian dalam tindak balas elektrolisis. Okay, so maknanya dia tidak akan terhakis ke, okay, dan dia tak akan mengambil bahagian lah dalam tindak balas, okay, untuk elektrolit tu. Okay, so kita panaskan, okay. So dalam gambar rajah tu leburan plumbum 2 bromida lah, okay. So maksudnya plumbum 2 bromida tu dia akan lebu, okay. So dia akan gantilah dengan plumbum 2 klorida. Okay, so kita prosedur semua tu kamu baca sendirilah, okay. So kita terus pergi ke pemerhatian, okay. So kat sini pesongan jarum emitter. Okay, sebab kita nak tengok ada tak, okay, pengaliran elektrik. So macam mana kita nak tengok, okay, nak nampak sebab kita tak nampak kan elektrik tu berjalan dengan mata kasar. So kita gunakan emitter. So bila jarum emitter tu bergerak maksudnya ada berlakunya elektrolisis. Okay, so dekat sini dari kotak ada tiada. Okay, so kita tengok yang pertama. Okay, so sebatian dia adalah plumbum 2 bromida, okay, dalam keadaan pepejal. Okay, so cikgu dah bagi tahu tadi dalam keadaan pepejal tiada proses elektrolisis berlaku. Okay, so pesongan jarum emitter tiada lah. Okay, kamu tandalah. Okay, dekat sini. Okay, tiada sebab dalam keadaan pepejal. Okay, so berlaku tak proses elektrolisis? Tidaklah sebab jarum dia tidak terpesong. So tak ada elektrik pun, okay, yang mengalir. Okay, next. Okay, dalam leburan. Okay, so leburan sebab dia ialah separuh cecair. So ada pesongan jarum emitter. Okay, so ada tak proses elektrolisis berlaku? So kalau terpesong ni jarum emitter tu, so adalah proses elektrolisis berlaku. Okay, sama juga dengan kuprum klorida. So kalau dalam apa-apa tak kisahlah apa-apa sebatian pun, okay, dibagi, okay, bahan yang dibagi kalau dalam keadaan pepejal memang tak ada berlakunya proses elektrolisis. Okay, boleh nampak So dalam aqueous ada, so kena ingat leburan dan aqueous sahaja akan berlaku elektrolisis. Okay, faham setakat ni? Okay, kalau cikgu terlalu cepat ke, okay, kamu tak dapat jawapan, okay, so kamu, sebab video ni cikgu rasa boleh pause kan, pause kejap dan kamu boleh ke belakang ke apa, okay. Okay, so next perbincangan, okay. So yang pertama, mengapakah plumbum 2 bromida dan kuprum 2 klorida tidak mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal? Okay, sebab apa? Okay, dalam keadaan pepejal, cation kan, okay, cation dan anion tidak akan bergerak sebab dia dalam keadaan pepejal. Okay, kalau kamu ingat, okay, dalam keadaan pepejal tu susunan zarah dia rapat-rapat, betul tak? Okay, zarah pun dia tidak boleh bergerak, dia hanya bergetar sahaja. So kalau dia zarah dalam tu pun tidak boleh bergerak, apatah lagi, okay, benda lain dalam tu. Okay, so cation dengan anion pun tidak boleh bergerak dalam keadaan pepejal. Okay, so cation dan anion, harap-harap kamu masih ingatlah cation dengan anion tu, okay. Cation dan anion tidak boleh bergerak dalam keadaan pepejal. Okay, sebab dia adalah ion. Okay. Okay, dapat Okay, seterusnya yang bawah tu. Sekejap, cikgu cuba besarkan lagi skrin, takut ada yang tak nampak ni. Okay, rasa this one much better lah. Okay, nombor 2 ni dia suruh
isikan jadual di bawah lah dengan jawapan yang betul bagi ion-ion yang terbentuk di anode dan di kathode. Okay. Jadi yang ni kamu kena tahulah, okey. Cikgu pun dah ajar kamu, okey. Plumbum bromida, okey. So kalau leburan, okey, tiada air lah, tiada molekul air yang terlibat dalam elektrolisis sebab dia dalam bentuk leburan, okey. Faham So hanya ada ion plumbum dengan ion bromida saja, okey. So kalau kamu tengok daripada nama larutan tu, okey, yang depan tu iaitu bercas positif. Kalau bercas positif maksud dia adalah cation. Okey, bromida. Okey, bromida nama dia dekat belakang. Jadi dia bercas negatif. Okey, kalau dia bercas negatif dia ialah anion. Okey, jelas Okey. So kat sini pemerhatian dia kat anode dengan cathode lah. Okey. Iaitu apa yang terjadilah pemerhatian yang kamu akan nampak. So ada berlakunya bukan perubahan warna pada elektrod tu tapi ada benda yang terbebas. Okey. So dekat anode, okey. So anode ni dia ialah terminal apa? Dia terminal positif. Okey, so cikgu nak kamu tanda lah. Okey, dekat buku kamu tu anode, sebelah dia kamu tulis positif. Okey. Betul kan? Okey. Cathode dia terminal bercas negatif cathode tu. So kamu tandalah negatif dekat kotak dia tu. Okey. Sama juga dengan plumbum. Plumbum kamu tulis positif, bromida kamu tulis negatif. Okey. Jadi kamu boleh nampak. So anode ialah dia bercas positif. Okey. Jadi cikgu dah bagi tahu, okey, sebab anode dia ialah positif, jadi yang tertarik pada anode tu mesti cas yang berlawanan. Okey. So yang tertarik dekat dia ialah mesti ion yang bercas negatif. So negatif ialah plumbum ke bromida? Iaitu ion bromida. So ion bromida akan pergi ke anode. Okey, ion plumbum akan pergi ke cathode. Okey, sebab apa? Satu lagi cikgu bagi tips yang kamu senang ingat ialah anode, okey. Samalah, okey. Anion akan pergi ke anode, cation akan pergi ke cathode. Okey, so anion dia ialah negatif. Okey, so negatif akan pergi ke positif. Positif tu ialah anode. Okey, sama juga dengan cation. Cation akan pergi ke cathode. Okey, cation dia cas positif. Okey. So yang cathode ialah dia bercas negatif. Okey. Nampak Faham So cikgu nak kamu buat arrow, okey. So plumbum ni tadi kamu tulis positif kan, okey. Positif, okey. So dia pergi ke mana? So kamu tuliskan positif, kamu tulis kat luar tu nama dia cation. So cation pergi ke cathode, nama sama K dengan K. So kamu lukislah arrow, tulis arrow kan dekat cathode. Bromida tu ialah negatif, so dia ialah anion. So anion, lukislah arrow pergi ke anode. So kamu boleh nampak. Okey, mungkin sekarang ni kamu susahlah sikit nak ingat. Okey, tapi bila dah buat macam ni, okey, kamu buat selalu latihan, kamu akan fahamlah. Okey, boleh. Faham So dekat sini akan berlakulah ada yang terbebasnya gas, okey, ada yang enapan mendakan kat bawah dia, okey. So dekat anode, okey. So sebab yang pergi kat dia ialah bromida. Bromida ni ialah sejenis gas. Bromida, klorida, okey. Iodine, okey. Dia ialah sejenis gas, okey. So bila dia pergi ke anode, so akan terbebasnya gas kat situ. So gas warna apa? Okey. Okey, wap. Okey, jawapan ni ialah wap perang terbebas. Okey, dekat bahagian anode.
sebab bromida yang pergi kat sana. Okey, sebab dia ialah kumpulan 17. Kumpulan 17 dalam jadual berkala memang dalam bentuk gas. Okey, bila dia bertindak balas. Okey. Okey, so cathode, okey, iaitu plumbum. Okey, so akan terbentuknya, ini jawapan cikgu warna merah untuk anode. So jawapan yang warna hitam cikgu tulis kat sini dekat untuk cathode so enapan dekat cathode sorry. Enapan pepejal kelabu terbentuklah enapan. Okey, enapan pepejal kelabu tu maksudnya dekat elektrod karbon tu macam ada benda melekat kat situ. Okey, tu maksudnya enapan. Okey, benda yang melekat tu. So ada warna kelabu yang melekat dekat elektrod karbon, iaitu benda tu datang dari mana? Datang dari plumbum. Okey, sebab plumbum ni ialah logam. So kebanyakannya logam tu memang warna dia adalah kelabu silver lah. Okey, faham sebab tadi dia pergi dekat cathode kan. Okey, tu kita tahu. So benda yang pergi kat cathode ni ialah plumbum. So saintis ni dia akan kajilah. Dia akan nampak benda ni, dia akan nampak enapan pepejal kelabu, tapi apa benda? Plumbum ke bromida? So dia akan buat kajian. Okey. Sama juga dia nampak dekat anode ni tiba-tiba ada gas perang bebas. Okey. So dia akan kajilah benda tu. Okey. Faham Okey. Ni ion yang tertarik ni, cikgu rasa kamu boleh isilah sebab kamu dah buat arrow, cikgu pernah terangkan. So dekat anode tadi ialah ion, tulis kat situ ialah ion bromida. Okey. So dekat cathode tadi ion plumbum. Okey. Kamu tulislah sebab cikgu punya jadual ni tak cukup tempat. Dapat Dekat anode tadi, okey, mesti ialah tariknya anion. Anion ni ialah ion bromida. Mesti tulis perkataan ion jangan tulis bromida saja. Tulis ion. Ion tu maksudnya dia ada charge. Kalau kamu tulis bromida je maksudnya dia dalam bentuk unsur, bukan dalam bentuk ion. So dia tak ada charge. Okey? So kalau dia ada charge positif ke negatif, kena tulis perkataan ion. So dekat anode ion bromida, dekat cathode ion plumbum. So hasil. Hasilnya, okey. So hasil ni tengok daripada pemerhatian tadilah. Okey, so dekat anode tadi kita nampak ada wap perang terbebas. So maksud tu adalah gas bromin. Dekat anode faham tak? Sebab kita nampak warna perang tu terbebas. So benda tu adalah gas bromin lah. Okey. Boleh So warna merah tu untuk anode lah. Okey, warna merah tu. So warna hitam tu dekat hasil dekat cathode. So dekat cathode tadi dia punya pemerhatian ada benda yang melekat dekat elektrod karbon warna kelabu. Tu apa benda? Iaitu plumbum. So jawapan dia dalam bentuk pepejal plumbum. Faham tak? Tu dekat cathode lah. Gas bromin dekat anode, hasil dia pepejal plumbum dekat cathode. Sebab apa? Sebab ada benda yang melekat. Dia tidak terbebas. Kalau terbebas tu dalam bentuk gas. Okey? Faham harap cikgu kamu dapatlah. Cikgu pun dah pergi slow juga ni. Okey, next. Soalan nombor 3. Nyatakan bagaimana ion bromida dinyahcaskan di anode dan tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas ini. Okey. So, dia tanya macam mana ion bromida dicaskan di anode. Okey. Sebab apa? Macam mana? Macam mana yang ni lah pemerhatian tadi. Okey, maksudnya ion bromida dinyahcas di anode dengan terbebasnya wap perang, iaitu sejenis gas
bromin. Tengok balik dekat dia punya ni. Okey. Ion bromida dinyahcaskan di anod dengan terbebas sahabat. Yang tu ikut menambah. Okey, pemerhatiannya terbebasnya wap perang iaitu gas bromin. Faham dia suruh tulis persamaan setengah. Okey. So B kita pakai BR, patut arrow pula dah. Insert arrow. Okey. Arrow. Okey. So dia akan bentuk okey. Bromin BR 2 tambah 2 elektron. Ada bebaskan. Okey, 2 elektron. Mana datang 2 ni daripada 2 nombor ni. So kita nak balancekan dia sebab ni bromin kat sini ada 2. Tapi sini bromin ada 1. So kita nak balancekan dia, kita tulislah 2 dekat depan sini. Faham Ni cikgu tak pasti nak kotak kamu ada tak ada. Okey. Tapi kalau siapa yang ambil kimia ni memang kena tulislah persamaan setengah ni. Okey. So maksudnya gas bromin terbebas. Okey. Faham Okey, soalan nombor 4. Nyatakan bagaimana ion plumbum pula dinyahcas di katod dan tuliskan persamaan setengah bagi tindak balas ini. Okey. So samalah yang kamu tengok tadi tu, apa yang berlaku dekat apa nama dia? Elektrod tu dekat karbon dekat katod tu. Okey. Ada enapan, okey. Dan membentuk atom plumbum ataupun pepejal plumbum, okey. So ion plumbum dinyahcaskan di katod dengan terbentuknya pepejal plumbum. Iaitu atom plumbum tulin. So persamaan setengahnya. Sama juga persamaan setengah dia ialah PB. Okey, ni tambah kat PB sebab dia bercas. Lemak, sorry Dekat nombor 3 tu, dekat bromin tu, sebab dia cas negatif kan, kamu letakkan ada tanda negatif dekat BR depan ni. Okey, cikgu lupa pula. Okey, plumbum ni pun sama sebab dia ialah cation, so dia bercas positif tapi positif dia ialah 2 positif. Okey. So tambah 2 elektron. Okey. Bentuk, sebab dia dalam bentuk ion. So ion kan, okey ni pun sama. Yang ada cas tu ialah dalam bentuk ion. So yang ni dia akan bebaskan gas bromin. Yang ni dia akan membentuk pepejal plumbum. So ion tu akan hilang lah. Ion cas tu akan hilang, okey. So P sahaja. Okey.
Boleh ya? So ini so hipotesis diterimalah. Okey, tadi kita tengok dekat jadual, pemerhatiankan dekat pepejar tak ada pesongan jarum emitter. Okey, so tak ada elektrolisis berlaku, hanya pada leburan dan aqueous saja. So hipotesis diterima. So kesimpulannya ialah okey. So sebatian ion tu ialah cation dengan anion lah. Hanya mengkonduksikan elektrik. Okey. Dalam keadaan leburan atau aqueous. Okey. Dapat sebatian ion ataupun kamu tulis cation dan anion. Okey. Dapat mengkonduksikan elektrik ataupun dapat dinyahcaskan dalam keadaan leburan atau aqueous. Okey. Okay, so soalan nombor 7. Okay. Apabila terdapat, ni dah habislah yang sampai kesimpulan tu, eksperimen tadi yang ni di luar tajuk eksperimen lah, nombor 7 ni. Apabila terdapat lebih daripada satu cation tertarik ke kathod atau lebih daripada satu anion tertarik ke anode, nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas. Ini yang 3 tu. Okey. Maksudnya yang cikgu dah tunjuk hari tu, maksudnya cation tu lebih daripada satu, anion pun lebih daripada satu. So macam mana kita, apakah faktor yang terlibat untuk pemilihan ion yang akan dinyahcaskan. So ada 3. Yang pertama ialah kedudukan ion lah. Kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Yang kedua iaitu kepekatan ion. Dalam elektrolit LIT. Okey? Ataupun senang kamu tulis kepekatan elektrolit lah. Kepekatan elektrolit. Okey? Elektrolit tu pekat, tak cair. Okey? Yang ketiga, di mana pula? Okey, yang ketiga iaitu ini jenis elektrod. Okey. Kalau yang diguna karbon sahaja tak ada masalah, kita boleh tengok nombor 1. Kalau elektrod karbon, sebab karbon dia tidak akan mengambil bahagian dalam tidak balas. Tapi dia guna elektrod lain, ada elektrod magnesium, ada elektrod kuprum dia guna. So itu ialah elektrod logam. So apabila diguna elektrod logam, so bila kamu on saja bateri tu, okey, ion-ion daripada elektrod tu pun akan keluar juga. Okey. Dan kamu akan kalau kamu tengok video tu, dia akan bagi tahulah ada yang elektrod akan menghakis, ada elektrod yang akan menebal. Okey, disebabkan dia guna elektrod dari jenis logam, bukan karbon. Okey, boleh. So cikgu rasa sepatutnya cikgu nak bincangkan 6.2. Okey, tapi tak apalah. Okey. Kita bincang 6.1 sahaja. Okey. So jika kamu nanti next class, okey, kita akan buat Google Meet lah.
Okey, insya-Allah kita akan buat Google Meet. Okey. So jika kamu ada sebarang soalan berkenaan dengan faktor yang 3 tadi lah. Okey, kamu tak faham kan? Okey. Yang hari tu cikgu dah terangkan nombor 1 kedudukan ion kan. Maknanya kamu tengok siri tu yang mana paling bawah tu, yang tu lah akan dinyahcas, dipilih. Okey. Yang 2 ni kamu tengok video pembelajaran. So katakanlah kamu tak faham, okey, next class cikgu akan cuba terangkan dengan secara ringkas dan kita akan buat latihan lah. Okey? Boleh So sampai sini saja kita punya pembelajaran untuk kali ni. Okey? So okey, sampai di situ sajalah. Okey? So cikgu ucapkan terima kasih, okey, yang mana dapat meluang untuk lihat, dan sama-sama bincang latihan. Okey? So jumpa minggu depan. Okey? Assalamualaikum.